Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Thumma alhamdulillah. Salawat dan salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu, dan pada pagi ini ingin saya sentuhkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ghalibnya ataupun biasanya hadis ini dikupas dalam skup yang begitu kecil. Biasanya lebih kepada kekeluargaan, kepimpinan organisasi yang agak-agak kecil seperti sekolah, persatuan, PIBG dan sebagainya. Tetapi pada pagi ini Ustaz ingin kaitkan hadis ini dengan sesuatu yang lebih besar. Malah ianya cukup penting diperbincangkan ataupun diuar-uarkan, iaitu dalam kaitan raja berperlembagaan demokrasi berparlimen. Apabila kita membicarakan raja berperlembagaan dan organisasi dan demokrasi berparlimen, maka nak tak nak tentu sekali ianya ada kaitan dengan kepimpinan yang ada, khususnya yang terkini. Yang mana kalau kita melihat kepimpinan yang ada dan kaitan dengan hadis ini, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Sewajarnya peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu sebagai pemimpin dan kamu akan dipersoalkan apa yang dipimpin. Dipersoalkan tentang kepimpinan kamu. Dalam konteks yang kita nak bincangkan pada pagi ini, iaitu kepimpinan yang diangkat oleh rakyat melalui pilihan raya yang disahkan oleh SPR antara khususnya. Dan apabila kepimpinan yang diangkat oleh rakyat ini, maka dalam lorak bahasa kita, yang berhormat sudah bertukar menjadi yang berkhidmat. Maksudnya, walaupun titlenya sebagai yang berhormat, ianya diangkat sebagai kepimpinan negara peringkat federal ataupun peringkat state,
sewajarnya di sana kita kena terbalikkan, yang berhormat kepada yang berkhidmat. Untuk itu, sewajarnya setiap tindakan kita, khususnya selama 5 tahun, kita kena ada suatu guideline yang boleh mengawal kemungkinan di sana adanya kerakusan kita dalam soal kepimpinan kita. Maka apabila kita meletakkan akidah dan solat kita sebagai guideline kita, sebagai tara kita untuk berkhidmat khususnya kepada rakyat, maka di sana akan melahirkan kepimpinan yang mana apabila kepimpinan tadi menghadapi kematian, maka awal-awal lagi rakyatnya sudah meraihkan menghormati jenazah yang ada. Itulah merupakan saat bahagianya seseorang pemimpin yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, pemimpin harus mempunyai personality dan kaitan dengan dua perkara tadi, iaitu pengukuhan akidah dan perbetulkan solat kita. Dan insya-Allah moga-moga akan melahirkan kepimpinan negara yang dapat membentuk, yang dapat membimbing rakyat jelata ke arah yang lebih baik. Sebab itu Rasulullah apabila dia sebut kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, dia tidak, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hamba-Nya mati sebagaimana kepercayaan orientalis mati tak ada. Yang mana di sana adanya persoalan yang akan ditanya kepada seseorang, khususnya dalam bab yang kita bincang pada pagi ini, yang akan ditanya tentang bagaimana cara kepimpinan sewaktu seseorang tadi hidup dalam soal kepimpinan. Maka saya sebagai rakyat jelata cukup mengharapkan, marilah sama-sama kita memperbaiki saksiah diri, personality diri yang berkaitan dengan kepimpinan yang kita bincang pada pagi ini. Moga-moga akan melahirkan kepimpinan yang dapat dicontohi, yang dapat dihargai. Bermula kematiannya akan didoa oleh rakyat jelata dan terus ditangisi, diperingati oleh rakyat di bawah kepimpinannya sewaktu dia hidup. Moga-moga pahala tadi berterusan kepada kepimpinannya. Jadi saya berharaplah kepada kepimpinan, insya-Allah perbaikilah cara memimpin negara, perbaikikanlah cara berinteraksi dengan rakyat. Jangan melihat jawatan yang ada sebagai batu lonjatan untuk mengaut segala kekayaan negara. Jadikanlah dan lihatlah ia sebagai amanah yang cukup besar yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amanah tadi diberinya kepada mereka yang layak saja. Jadi hak tak layak jadi pemimpin, tak sadar minta jadi pemimpin lah. Jangan duk Allah kepala nak suruh orang ambil jadi pemimpin. Kita bui kepada orang yang betul-betul layak memimpin negara kita. Dan moga-moga di sana adanya sokongan daripada para ahli ulama yang boleh membantu, yang mana ulama dan umara ni sentiasa, kata orang, sentiasa seiring sejalan. Mana yang berat sama pikul, mana ringan sama jinjing. Jangan duk kutuk sama-sama kita. Tegur secara berhikmah. Semoga akan melahirkan kepimpinan dan negara kita bertambah maju, bertambah baik, yang disebut sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri, negara yang mendapat keampunan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga saya mendoakan Malaysia ini akan
terus maju. Kita orang bawah ni bagikanlah sokongan yang berterusan kepada kepimpinan. Jangan duk jangan duk tengok mana-mana kekurangan itu sebagai alat untuk menjatuhkan kepimpinan yang ada, sehingga menyebabkan negara kita berada dalam suasana kucak-kacir. Kalau nak tukar kepimpinan yang ada pun tukar mengikut tata cara, dari segi undang-undang, dari segi peruntukan, cara yang diperuntukkan oleh negara kita dalam konteks sistem demokrasi berparlimen di negara kita. Maka saya mendoakan kesejahteraan kepada kepimpinan yang ada, dan perbaikikanlah saksiah diri, personaliti diri, khususnya dalam bab yang dikaitkan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan perbetulkan solat sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan insya-Allah pada pagi ini saya nak wakafkan sedikit tarikat, sedikit amalan zikir yang biasa saya amal. Moga-moga zikir ini mendatangkan keamanan, kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan generasi individu yang mana terus mendapat keampunan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Suara hamba hari ni gagal. Betul dah demam 2-3 hari. Tak apa. Asal boleh ikut je, boleh baca, boleh amal. Syahadu an la ilaha illallah. Tasdik kita illallah, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad kita itu Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi atini fid dunya hasanah. Rabbi atini fid dunya hasanah. Kita melihat dari segi matan asal dia Rabbana atina ila akhir ayat. Di sana ada khilaf ulama mengatakan boleh kita translate dia dalam bentuk doa. Tak ada masalah. Dari segi faedah tak ada masalah. Rabbi atini fid dunya hasanah. Allahumma khtim li bihusnil khatimah. Allahumma khtim li bihusnil khatimah. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr. Allahumma adkhilni jannata ma'al iman bighairil hisab. Allahumma adkhilni jannata ma'al iman bighairil hisab. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ربي آتني ربي آتني ربي آتني في الآخرة حسنة في الآخرة حسنة والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Jadi setakat itu dulu untuk pagi ini, insya-Allah bertemu lagi di lain masa. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, yang kurang, yang buruk, yang cacat itu daripada saya sendiri. Hakikatnya baik buruk datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.